So look at this. Ini adalah janur ataupun daun kelapa muda. Musim-musim perayaan ni saya dapat cari daun kelapa muda di Kuala Lumpur, ya. Untuk saya buatkan ketupat saya hari ni. So hari ni sekali lagi saya buatkan ketupat nasi dengan daun kelapa. Sebelum ni 4 tahun yang lepas saya dah masak, tapi tu full version. Hari ni kita buat short video hanya untuk menyiapkan ketupat nasi. Yang lontong saya dah postkan, okey. So hari ni kita nak buat ketupat nasi, okey. Tadi mula intro tu saya dah tunjukkan janur ni. Ini adalah daun kelapa muda ataupun coconut leaf. This one is the young one, dia punya bahagian yang shoot tu. So hari ni kita nak buat ketupat nasi ni. Ketupat nasi yang musim-musim lebaran, musim-musim hari raya bagi orang-orang di Malaysia ataupun di Nusantara menyediakannya, okey. So tanpa membuang masa, as you know, today we want to make a ketupat nasi hari raya ataupun ketupat nasi daun kelapa. In English they call rice cake ketupat, my version Portu Jawa. So now tanpa membuang masa, kita siapkan ketupat kita. Hari ni saya nak anyamkan ketupat. Okay, so kita ambil selai daun ketupat ni, 1 pieces, and then kita separate dia punya bahagian dia punya bahagian lidi ni, kita separatekan, ya. This. Alright. Tadi dia try dulu macam ni. Okey, sekarang ni kita anyamkan dia. Okey, anyamkan dia sekejap je. Ya, tak susah pun kan, dah biasa buat kan. Tapi setahun sekali ni lah kita dapat merasa nak menganyam. Ini pun saya dapat cari dekat Kuala Lumpur. Daun kelapa muda ni macam ni sekarang ni RM10. Bila siapa nak mengaitkan, tapi daun dia kecil-kecil. Kalau dekat kampung saya daun dia panjang dan besar-besar. Baru senang kalau kita nak anyamkan dia. Tapi bolehlah, dah tak ada kan. Raya-raya kita beli jugalah kan. Okey. So kita siapkan. Sekarang ni dah jadi, nampak ni. Sekejap ni kan buat dia kan. Nanti kita akan tarik-tarik dia, bagi dia sekata bawah dia dan juga atas dia, okey. So kalau dah jadi macam ni, kita tinggal kita ketat-ketatkan dia. Ya, sebab daun ni dia agak kecil sikit kan. Jadi dia punya puncung dia dapat sikit kan. Dia punya pucu dia ni, dia punya tangkai dia dapat sikit kan. Kalau dekat kampung saya, dia punya daun dia lebar, besar-besar, panjang jadi kalau kita buat ketupat tu montok-montok dan daun dia tak pendek So bagaimana dengan raya anda tahun ni? Dah pacik daun ketupat ke buat ketupat nona je? Kalau musim-musim raya buat ketupat nona ni kurang sedap sebab ketupat nona tu kita boleh buat hari-hari. Lagi satu, aroma dia berbeza ketupat nasi ni. Saya kalau raya, kalau tak ada ketupat ni, hari raya lah, sebab simbol kepada hari raya bagi masyarakat Melayu ataupun Nusantara adalah ketupat nasi ni. Kalau dekat postcard ke, dekat mana-mana ke, mesti kena ada ketupat nasi ni. Okey, kita nak rebuskan dia. Jadi sebelum kita nak rebuskan, kita kena siapkanlah sepenuhnya kena siapkan lagi banyak. Sehingga hari ni sebab saya makan seorang untuk buat syuting, jadi saya masak dalam 20 biji cukup lah kan. 20 biji ke 30 biji ke kan. Boleh bagi kawan-kawan sikit kan. Jumpa kat Kuala Lumpur ni siapa yang ada kan. Tapi musim-musim PKP ni ramai yang tak balik kampung kan. Betul tak? Kan kita punya ketupat kita, kalau saya buat memang ketupat sintuk lah, ya. Saya hanya tahu buat ketupat sintuk ni dah siap So sekarang ni kita nak rebuskan dia, kita nak masakkan dia. So hari ni saya buat 20 pieces 20 pieces only sebab saya nak makan seorang. Seorang cukup lah, 20 pieces itu pun banyak sangat kan, tak habis. Nak bagi orang sikit lah kan, bujang-bujang je kat rumah kan. So sekarang ni kita nak isikan dia. This one is our rice. Saya gunakan beras wangi Thai sebab saya memang makan menggunakan beras wangi Thai. Tak perlu dibasuh
Saya kalau buat tak perlu dibasuh nanti sebab bila kita rebus nanti dia akan masak. Kalau dibasuh lagi susah kalau kita nak isikan dalam dia punya ketupat ni, okey? Ya, bagi yang tak tahu ni bahagian tangkai atas dia. So kita ambil bahagian buntut dia ni, ya. So kita bukakan dia, kita kangkangkan macam ni. Bila dah terkangkang macam tu, kita tengok ada lubang dia kan. Nampak tu, ya. Nampak tu ada lubang dia kan. Ya. So kita masukkan dia punya beras, okey. Ya, kita masukkan beras, okey. Alright. Kalau anda buat menggunakan ketupat sintuk macam saya bentuk ketupat sintuk ni, biasa kalau saya isi, dia separuh ni, kurang daripada separuh ni, kurang sikit daripada separuh ni. Kan nampak tak? Ini bahagian dia kan sama panjang kan? Ini separuh kan? So, kurang sikit daripada separuh ni. Okay. So, nampak ni kita tekan. Nampak tu. Ya. Dia dah penuh dia paras sini Okay, so cukup Sekarang kita potongkan dia punya bahagian bucu dia sikit. So kita masukkan dekat celah bedah dia ni masukkan kat sini. Untuk tutupkan dia bahagian buntut dia. And then yang bahagian sini pun sama juga. Kita potongkan sikit Okay. So kita masukkan like this. So jadi satu dan ready untuk kita rebuskan. Okay, kita buatkan semua sekali. Okay, do it all. Okay. So bila kita dah siap isi, so kita kena buat 5-5 dan kita kena ikatkan dia Okay. Okay, ikatkan 5-5 supaya nanti bila kita masak, kita celupkan dia dan senang kita angkatkan dia sebab dia dah terangkat, dah diikat Okay. So kita sibukkan dia So kita ikatkan dia macam ni Okay. So kita ikatkan semua sekali okay. Is a boiling water, air yang telah mendidih. So kita itu adalah ketupat kita. So sekarang kita masukkan we add in our ketupat, kita masukkan kita rebuskan dia okay. And now we cover up, kita tutupkan. Rebuskan dia 4 jam 4 jam sampai dia masak okay. So we come back after 4 hours selepas 4 jam. Okay, so now after 4 hours selepas 4 jam. So now kita tengok kita punya ketupat kita. Switch off the stove, kita tutupkan api. Like this. Kita dah angkatkan dia, kita kena gantungkan dia macam ni Kena gantungkan dia macam ni, masih panas-panas supaya dia dapat sejuk dan dia dapat tanah dia akan membentuk cantik kita punya ketupat kita okay. So it look like this. So now it's done, is a cook and ready to be served. Kita akan hidangkan dia okay. Very simple kan to make it kan. Tada! So ini dia kita punya ketupat nasi kita ketupat nasi daun kelapa ataupun rice cake ketupat sempena 8/8 Fitri. Okay. Kita rebus yang telah sejuk di pagi hari, dah boleh dipotong. Nampak tu kita dah potong dia cantik dia punya nasi dia bagus jadi cantik macam tu. Dan saya makankan dengan rendang ayam kampung ataupun rendang itik So yang ini saya tak payah tunjukkan sebab saya dah tunjukkan sebelum ni. Sambal goreng, saya makankan dengan sambal goreng, ada udang, ada telur puyuh, ada hati pedal dan sebagainya lah. Hari ni saya nak makankan dengan super dry, tak payah berkuah lodeh. Kita makankan ketupat dengan sambal goreng dan rendang, okay. So now I zoom it for you, okay.
Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Ini adalah ketupat nasi yang kita buat khas hari ini. Kita buat separate video sebab sebelum ni saya pernah paparkan kepada anda long version, full version how to make Eid Fitri ataupun Hari Raya, menu-menu masak ketupat bagi orang-orang di selatan. Itu you boleh tengok my previous video, masa tu saya gemuk lagi. Sekarang dah kurus. So hari ini saya shooting lagi, kita buat khas untuk saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyiapkan ketupat nasi dengan menggunakan daun kelapa dan direbus. Nampak ni, dia jadi cantik, dia soft and tender, dia tak keras, tak buat paling anjing, boleh mati dia, lembut dan soft and tender. Dan hari ini saya ada makankan dengan sambal goreng dengan ada udang, ada telur puyuh, dan juga saya ada ni saya campurkan ayam kampung dan juga itik untuk kita jadikan rendang kita pada hari ini. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Tapi sebelum tu saya nak nyanyi sikit. Sayu, hati ini makin sayu. Bagi mereka-mereka yang tak dapat balik kampung kan, tahun ni semua kena duduk rumah, bujang-bujang. So you all boleh masak kat rumah. Kalau rindu nak makan ketupat, boleh buat sendiri. Beli ketupat, daun ketupat dekat Kuala Lumpur tu, dekat Cokit ada jual daun ketupat ni. Satu ikat RM10 ada, RM5 ada. So you boleh buatkan ketupat sendiri kat rumah. Buat yang very simple. Hari ni saya tak makan dengan lodeh, saya makan dengan sambal goreng dan juga rendang. Okay? So hari ni kita makan menggunakan tangan je. Sebab menu kampung-kampung macam ni, menu tradisional kita pakai tangan je. Kita makan yang super dry. So jemput makan semua. Wow. Kalau kita gunakan beras wangi ni, dia punya tekstur dia kenyal-kenyal macam pulut pun ada tapi dia lagi sedap aroma dia memang sedap. Gustoso, enak. Dimakan dengan kita punya udang. Itulah kelebihannya kalau bujang-bujang pandai masak. Kalau waktu-waktu emergency macam ni tak balik raya kan, daripada duduk dekat rumah ada TV, makan dengan nasi putih ke kan, boleh buat sendiri kan. At least korang terubah rindu bagi anda semua yang orang-orang Muslim. Kalau raya mesti kena ada ketupat lah. Kalau tak ada ketupat tak payah raya lah kan. Sebab kalau you naik kolak orang Arab, memang makan nasi. Tapi nasi tu kita dah boleh masak hari-hari. Ketupat ni hanya jumpa masa raya je. So kita makan dengan rendang kita. Hari ni saya buat rendang itik, rendang ayam kampung sekali dicampurkan sebab saya ada itik separuh. Jadi saya campurkan dengan ayam kampung yang ada separuh juga kat dalam peti ais, jadi tak payah beli. Saya buatkan rendang nampak ni. Soft and tender pada rendang kita. Wow. Gustoso, enak, you must try at home, okay? Bagi yang bujang-bujang pun dah boleh masak sendiri di rumah, okay? Apa ni? Ayam kampung yang soft and tender. Dimasak rendang, raya mesti kena ada rendang, tak ada rendang tak raya okay. Dan lagi satu saya nak bagi kepada anda, ketupat ni saya memang suka buat ketupat sintuk lah. Ni namanya ketupat sintuk, ada segi-segi sama segi-tiga sama, bucu dia sama. So sebenarnya cara nak isi dia kalau nak dapat macam ni tekstur dia bergantung juga kepada you punya beras you. Ada kala beras dia muai. Kalau beras yang saya guna ni memang kena buat separuh mesti kena masukkan separuh atau kurang sikit jangan terlebih pula sebab beras ni dia akan cepat lembik, dia akan cepat menyerap air dan dia akan jadi macam pulut dia akan lembik dan dia akan setting cantik seperti macam kek macam ni kan. Tapi kalau beras yang biasa tengok macam dia kena guna banyak air, you letak sikit jangan penuhkan jangan penuhkan separuh sikit je. Sebab beras yang biasa you gunakan tu nanti takut dia kembang, kan keras, boleh buat baling anjing, mati anjing tu. Tapi kalau gunakan beras yang saya tunjuk tadi tu memang sukatannya kena separuh. Kalau tak separuh pun sikit daripada separuh tu okey. Boleh cuba di rumah, okey. Dah rebuskan dia 4 jam. Lepas tu gantung. At least kurang-kurangnya 5 jam baru dia boleh dipotong.
Dia akan setting keras sikit macam ni, dia akan lembut, soft and tender, baru potong. Jangan panas-panas, bujang-bujang, panas-panas tu dipotong. Kalau panas-panas dipotong, ketupat panas-panas tak boleh dipotong Kena tunggu sejuk dulu baru dipotong. Maklumlah kalau first time buat ketupat, gubrak, gabrak kan. Tak tahu, tak sabar-sabar. Ingat boleh terus dimakan, tak, dia kena tunggu. At least kurang-kurang 5 jam. Kalau direbuskan malam dah masak, besok pagi tu diorang nak pergi sembahyang raya tu baru boleh dipotong. Okey. So kepada anda semua, hopefully anda suka dengan resepi saya pada hari ini. Selamat mencuba, dan kepada anda yang tak balik raya, jangan sedih. Ya, kita kenangkan orang-orang yang berjuang untuk negara kita, pihak hospital dan mereka-mereka yang kena dijangkiti tu melawan penyakit kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alex Ismail Isam, untuk anda semua. Bye.